Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Soal Rakyat malam ini, edisi 22 April 2020 dan saya Hazrina Kasim. Berbaki beberapa hari saja lagi, seluruh rakyat Malaysia bakal menamatkan fasa ketiga dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan yang pastinya sepanjang sebulan lebih rakyat berada dalam tempoh PKP ini, pelbagai perubahan dapat dirasai, termasuklah perubahan dari segi ekonomi dan juga perubahan sosial. Pelbagai inisiatif juga dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk mengurangkan beban rakyat bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Dan tidak dinafikan juga pelbagai sektor turut menerima kesannya akibat daripada penularan wabak COVID-19 ini. Dan tidak dinafikan satu kenyataan daripada tabung kewangan antarabangsa iaitu IMF menjangkakan kemelesetan ekonomi dunia bakal berlaku akibat daripada pandemik global ini. Sudah pasti ia turut menjejaskan sektor perusahaan, perladangan dan komoditi negara. Sekaligus permintaan terhadap komoditi dunia seperti getah dan juga kelapa sawit turut menerima impaknya. Bagaimana sebenarnya di peringkat kementerian sendiri dalam usaha untuk memastikan kelancaran pengeluaran daripada sudut ataupun sektor ini, dan bagaimana pula perencanaan yang diatur hala tujunya selepas ataupun pasca COVID-19? Ini yang akan kita kupas malam ini bersama dengan tetamu istimewa kita. Elok saya perkenalkan, ini dia kita lalukan kehadiran yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali selaku Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya Datuk hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, baik, kita nak teruskan Datuk berkenaan dengan menyentuh sektor perdagangan, perusahaan dan komoditi ini. Sebelum kita nak bercerita lebih panjang berkenaan dengan industri sawit dan juga industri getah yang sememangnya menerima impak daripada penularan wabak COVID-19. Permulaan Datuk, mungkin boleh kongsikan kepada penonton soal rakyat dari segi implikasi secara amnya terhadap sektor ini. Bagaimana? Apakah statusnya? Terima kasih. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada TV3 yang sudi menjemput saya dalam program Soal Rakyat pada malam ini. Untuk kita faham implikasi, pertama kena lihat dahulu apa kepentingan sektor ini bagi negara kita. Yang pertama kita tengok dari sudut saiz sumbangan dari sudut KDNK kita. Sektor perdagangan dan komoditi menyumbang 6% kepada KDNK negara. Itu satu. Yang kedua, dari sudut nilai ekspor kita menyumbang 125 bilion untuk sektor ini bagi negara kita. Kemudian pula kita lihat pula mereka yang terlibat di bidang ini adalah seramai 977,206 orang. Itu adalah pekebun-pekebun kecil yang terlibat. Artinya kesannya sangat besar bagi sektor ini di mana kita berhadapan dengan isu yang dikatakan COVID-19 ini. Jadi apa implikasinya? Pertama, kita ucapkan terima kasih pada kerajaan kerana ketika tempoh PKP, tiga sektor utama kita dibenarkan beroperasi, atau bahasa yang paling mudah saya gunakan adalah diberi kelonggaran untuk beroperasi. Pertama sektor sawit, keduanya getah, yang ketiga kayu-kayan. Walaupun satu lagi keempat iaitu koko juga sebagai dibenarkan beroperasi, yang utama adalah tiga. Berarti walaupun memang dari sudut secara globalnya industri lain barangkali berhadapan dengan tekanan dan juga halangan yang banyak, tapi kami diberikan kelonggaran. Situlah kita lihat bebanan kewangan bagi mereka yang bersektor ini agak ringan sedikit berbanding pada sektor yang lain. Dan masa yang sama kita menyumbang kepada keperluan negara. Contohnya sawit, kita bekalkan minyak masak, itu keperluan harian kita. Kalau getah kita menyumbang dari sudut sarung tangan getah perubatan, ini untuk bekalan dunia. Inilah sumbangan kita dalam PKP. Kerana kalau kita musim PKP seumpama ini, yang paling penting ialah ketika mana di sektor perubatan mereka berhadapan dengan ancaman COVID-19 yang tak dapat kita lihat dengan mata kita, maka sarung tangan getah perubatan sangat penting bagi mereka. Ini industri yang kita kata menyumbang kepada negara pada musim PKP. Baik. Datuk, kalau boleh kita beri fokus. Baik sahaja Datuk dilantik sebagai menteri memegang portfolio ini, pastinya ada banyak misi dan juga visi yang telah pun diletakkan oleh Datuk sendiri. Namun halangannya adalah kerana PKP ini. Mungkin kita nak melihat bagaimana usaha dalam cara Datuk tersendiri dan kementerian tersendiri untuk memperbaiki hubungan dua hala berkaitan pasaran
sawit di India dan juga kalau boleh dikongsikan bagaimana sebenarnya dalam ketika ini kita nak memperluaskan sektor pasaran baharu industri sawit katanya untuk ke Timur Tengah dan juga ke Afrika Selatan dari segi langkah-langkah yang dimainkan oleh pertama, saya mengambil tugas sebagai menteri dikala kita hampir bermula PKP. Itu cabaran. Dan masa yang sama juga ada satu keuntungan, itu bagi masa untuk saya berfikir, merancang sebelum masuk betul-betul ke dalam medan. Tetapi sekurang-kurangnya pada musim PKP ini menjadi latihan kepada saya untuk mula turun padang, bertemu rakyat dan merancang apa yang patut. Contohnya bila mana kita diberi kelonggaran untuk beroperasi di peringkat sawit tadi. Itu peluang untuk saya fokus pada industri sawit. Bila diberi peluang pula untuk kita beroperasi peringkat getah, peluang untuk saya mengenali industri getah. Itu sebagai kita ambil positiflah terhadap PKP ini. Tapi kalau kita bincang lebih jauh dari sudut cabarannya, iaitu tentang pasaran antarabangsa bagi sawit sendiri, memang kita ada sedikit cabaran besarlah melibatkan pasaran ini, terutamanya ketika mana musim PKP ini. Kerana kita lihat 3 negara utama yang mana kita ekspor sawit besar pada mereka, iaitu India, China dan juga Pakistan, memang kita lihat penurunan yang sangat drastik, 50% ekspor kita ke negara mereka. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat di Eropah, di Amerika Syarikat dan di Saudi Arabia pula meningkat. Itu yang kita rasa pelik. Di India, di China dan Pakistan menurun, tapi meningkat pula di Amerika Syarikat, di Eropah dan di Saudi Arabia. Berarti walaupun kita kurang di sana, kita ada keuntungan di sebelah sini. Untuk India khususnya, memang sebelum ini kita ada sedikit cabaran lah. Bila mana India sebelum ini mengenakan cukai 5% terhadap barang-barang sawit kita ke sana. Kemudian setelah mana berlaku perubahan kerajaan, perubahan kepimpinan, India telah menarik balik, menurunkan balik 5% tadi, tetapi masih ada lagi halangan terhadap sebahagian barang kita untuk masuk. Ini sedang kita rundingkan. Saya di peringkat kabinet, saya bawa paper untuk kerajaan membenarkan saya berunding lebih jauh dengan India untuk kita selesaikan apa permasalahan yang bangkit. Dan alhamdulillah kabinet bersetuju. Dan ketika mana berlaku perubahan kepimpinan kepada Tan Sri Mahyudin, ketika itu Perdana Menteri India memberikan suatu penghargaan kepada beliau. Di situlah kita lihat ada ruang-ruang baru untuk kita berbincang antara dua negara untuk kita kembangkan lagi saiz pasaran kita. Kerana India memang pasaran yang sangat besar. 10 bilion datang daripada ekspor kita ke negara yang namanya India. Kemudian kita lihat pada pasaran baru kita lah di sebelah Timur Tengah. Memang telah sedia ada, yang tinggal pada saya untuk perkasakan lagi. Bila mana kita ada sedikit cabaran melibatkan Eropah, maka kita melihat perlu kita beralih kepada Timur Tengah, terutamanya negara yang tidak ada bekalan minyak yang besar seperti mana Saudi Arabia, seperti Emirates, Yaman dan juga Afghanistan sebenarnya. Dan saya kebetulannya dalam 2-3 yang lepas ada permintaan daripada Libya yang minta bincang untuk kita bawa ke sana menerusi rakan meniaga mereka di Qatar. Artinya ruang-ruang itu ada. Bahkan kalau kita lihat juga di negara-negara di Afrika seperti di Tonga, di Somalia juga kita sedang berunding untuk kita besarkan lagi saiz pasaran. Arti bagi saya masa hadapan bagi sawit ini sangat besar sebenarnya, walaupun hari ini pergantungan kita kepada India, kepada China, kepada Pakistan, Amerika, Eropah, kita masih ada lagi market-market baru yang kita kena terokai ataupun kita perkasakan lagi insya-Allah. Bagaimana pula Datuk melihat dalam situasi sebegini ada cara dan juga langkah yang boleh diatur dari segi promosinya. Mungkin promosi secara atas talian kedengaran sedikit pelik, tapi pasti cabarannya juga. Sebenarnya memang sekarang pun kita berunding dengan negara luar menerusi Maya. Di peringkat kami MPOC, Malaysian Palm Oil Council, setiap hari ada rundingan di alam maya antara negara-negara ini. Bukan hanya di musim biasa, terutama di musim PKP ini, memang rundingan dari sudut perbincangan untuk kita import, kita ekspor, ia berlangsung sepanjang masa. Bagi saya dalam keadaan dunia hari ini, memang perbincangan menerusi maya ini adalah satu cara keadaan masalah yang global diterima oleh semua orang. Dan mungkin PKP juga meningkatkan lagi ruang untuk kita menggunakan alam maya ini kerana masih di rumah mereka. Walaupun di rumah masih boleh bekerja sebenarnya. Baik Datuk.
Datuk, kita nak menyentuh juga berkenaan dengan pasaran indeks harga harian komoditi. Contohnya seperti sawit, minyak sawit, getah, latex dan sebagainya ini. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat bahawa setiap harganya ataupun pasaran ini ditentukan oleh pasaran antarabangsa. Dan kalau boleh dilihat sebenarnya daripada kementerian sendiri melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengurangkan beban rakyat. Dan kita nak menyentuh tentang dari segi insentif pengeluaran getah ini. Bagaimana sebenarnya Datuk untuk kita lihat dari segi manfaatnya kepada mereka yang terlibat dalam IPG ini dan setakat hari ini sudah jauh mana perjalanannya? Pertama, kalau kita pergi pada sektor sawit, memang harga sawit ditentukan oleh dunia, permintaannya oleh dunia. Jadi bukan kita yang menentukan berapa kadar harga yang kita mau letakkan di pasaran. Tapi walaupun begitu, kita melihat ia bergantung kepada faktor semasa dunia. Kejatuhan harga minyak beri kesan kepada sektor sawit. Walau bagaimanapun kita di peringkat ladang, di peringkat pengeluaran, kita tetap meneruskan pengeluaran seperti mana biasa dan kita bergerak kepada menghasilkan kualiti minyak-minyak berkualiti menerusi apa yang kita panggil sebagai MSPO, Malaysia Sustainable Palm Oil. Ini cara kita untuk menunjukkan mutu kita sentiasa kita perkasakan untuk dunia menerima minyak kita berbanding minyak negara lain. Itu satu. Kalau kita bincang dari sudut getah pula, samalah. Kalau saya setiap hari saya masukkan harga getah ini, farm gate, harga di pekat ladang dalam Facebook saya untuk rakyat melihat berapa harga semasa. Kalau kita lihat komen mereka, rupanya ramai yang tak faham bahawa harga getah bukan negara kita yang tetapkan, dunia yang tetapkan. Selalu mereka kata, Menteri tolonglah angkat harga getah sampai RM3 lah, RM4 lah, macam-macam lagi. Jadi kita tengok rupanya rakyat tidak faham bahawa bukan kita menentukan harga. Harga ditentukan oleh dunia. Kerana kita Malaysia menjadi negara yang ketujuh, bukan negara yang pertama menghasilkan getah. Getah dihasilkan oleh negara pertamanya ialah negara Thailand. Itu negara nombor 1 lah yang menghasilkan getah. Kita negara yang ketujuh. Baik. Tetapi walaupun begitu, di peringkat Malaysia, di peringkat kerajaan kita, kita menyediakan satu insentif yang kita panggil IPG. Insentif pengeluaran getah. Ini khusus untuk menyokong harga getah bagi orang-orang yang menoreh. Yang berada di peringkat ladang tadi. Tujuannya supaya mereka mendapat pendapatan yang stabil. Iaitu kita aktifkan IPG pada harga RM2.5 sekiranya harga kap lam rendah daripada itu. Sebagai contoh, kalau harga kap lamnya di peringkat ladang ialah RM2, maka automatik kita akan aktifkan kepada lagi 5%. Dengan cara kita bank-in kepada akaun mereka. Setelah mana mereka menjual getah, kemudian mereka ada rekod mereka hantar kepada LGM untuk buat tuntutan dan kita akan salurkan bayaran tuntutan mereka itu direct kepada akaun mereka. Cuma ada sedikit isu lah sebelum ini di peringkat rakyat kita. Mereka kata agak sukar untuk buat tuntutan. Sebenarnya kita sedang bergerak untuk menggesa para peraih ataupun dealer ini menggunakan satu sistem yang kita panggil RIM niaga, RRIM niaga. Sistem ini kalau sekiranya penjual getah pergi jumpa dealer dan dealer menggunakan alat ini, sebaik mana mereka membuat urusan jual beli, maklumat jual beli dimasukkan dalam sistem ini, itu sampai kepada LGM. Maka mereka tak perlu lagi mengisi borang ataupun hantar tuntutan kepada LGM. Tak perlu lagi. Sekarang kata mereka kami kena pergi jauh ke LGM. Kalau orang di kawasan saya di Kuala Nerus yang tinggal jauh seperti kawasan Gemuruh, kena pergi 20 km ke Bandar Kuala Terengganu untuk hantar tuntutan kepada LGM. Tak perlu lagi sebenarnya. Kalau peraih ini menggunakan alat tadi, mereka guna alat, automatik maklumat pembeli, penjual sampai kepada kami dan kita terus boleh bayar kepada mereka bila cukup bulan. Itu cara kita memudahkan rakyat. Maka saya nak beritahu kepada rakyat pada malam ini agar mereka faham bahawa kerajaan membantu mereka menyokong harga getah untuk mereka kekal mendapat pendapatan sekitar RM2.5 bagi sekilogram. Tapi kita kena terima realiti bahawa negara kita memang ramai penoreh getah ini. Kita ada hampir 400,000 penoreh getah.
Kalau kita lihat kadar tuntutan yang dibuat, saya lihat angka 3 bulan terakhir, bulan 1, 2 dan 3, yang buat tuntutan IPG ini hanyalah sekitar 70,000, 70 ke 80,000 orang sahaja. Timbullah persoalan, ke mana pergi baki penoreh getah? Adakah mereka tidak menoreh atau mereka tidak buat tuntutan? Itu persoalan. Maka saya buat arahan di peringkat kementerian, saya arahkan pegawai saya untuk buat pemutihan. Untuk kita lihat berapa orang sebenarnya penoreh getah yang betul-betul aktif di peringkat peladangan. Kerana barangkali angka kita ada 400 lebih. Rupa-rupanya yang betul-betul menoreh hanya sekitar 100,000 sahaja. Kerana isunya adalah isu berapa nilai peruntukan yang kerajaan akan sediakan untuk mereka. Kerana kita menjangkakan kalau betul lah sekitar 400,000 orang ini menoreh dan mereka membuat tuntutan IPG, kita menjangkakan kerajaan perlu sediakan antara 500 juta hingga 1 bilion setiap tahun untuk kita menyokong projek IPG. Tapi yang penting bagi kita ialah kita dapat sampai kepada rakyat satu nilai harga yang boleh menyokong pendapatan mereka. Itu satu sudut. Dari sudut yang lain pula, kita sebenarnya menggesa rakyat untuk mereka membuat getah yang lebih tinggi harganya, iaitu latex. Susu cair, susu getah lah kita, susu getah. Tapi rakyat kita kurang berminat untuk membuat latex ini walaupun harga lebih tinggi sedikit. Mungkin sebab kurang apa? Pembeli, Datuk? Bukan pembeli, kerana kerjanya agak lebih. Kalau mereka buat latex, mereka kena menoreh pagi, kemudian pergi kutip hari yang sama. Kalau mereka buat kad pelam, mereka kumpul 5-6 hari. 5-6 hari kutip sekali. Itu sebab mereka kurang berminat. Jadi kita di peringkat kementerian sedang melihat apa kaedah untuk kita beri semangat dan galakan kepada penoreh untuk mereka bukan hanya buat kad pelam, tapi juga buat satu lagi yang namanya latex. Itu cara kita untuk meningkatkan pendapatan penoreh kita. Cuma yang perlu kita ingat ialah kebanyakan penoreh getah ini usia mereka 50-an, 50 ke atas. Jadi mereka yang berumur pada tahap ini mungkin barangkali semangat mereka tak sama dengan anak muda lah. Maka kita fikir di pihak kementerian untuk memberi galakan kepada anak-anak muda, khususnya kepada graduan daripada universiti, untuk mereka juga berminat untuk menceburi bidang ini. Kerana kita lihat keperluan kita untuk mengekalkan industri getah terus berlangsung di peringkat ladang, untuk kita bekalkan getah di peringkat hiliran, di peringkat pelbagai alat-alat dan juga kegunaan getah. Ini sangat penting bagi negara. Jadi kita perlu melihat lebih jauh bagi industri ini. Masa depan mereka ada dan cerah sebenarnya, tetapi kita mesti bergerak lebih jauh lagi menerusi mekanisasi, anak-anak muda, insentif yang baik. Kemudian kita kena beri mereka geran-geran, mungkin geran-geran untuk mereka teruskan penanaman mereka dan sebagainya. Itu saya akan lihat menerusi kementerian saya, insya-Allah. Okey, baik. Sebenarnya kalau dilihat dari sudut IPG ini, pemerkasaannya ternyata membantu meringankan beban rakyat secara lebih berkesan. Datuk, banyak lagi sebenarnya kita nak bawakan dalam soal rakyat, namun kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kembali di Soal Rakyat bersama dengan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, melihat bagaimana kesan COVID-19 ini dan sejauh mana sektor ini mampu untuk merealisasikan apa sahaja dari segi gerak kerja mereka setakat ini. Baik, Datuk, kita nak menyentuh juga bila sebut tentang bagi golongan pekerja yang berada dalam sektor komoditi ini, ia dilihat ada cabarannya tersendiri. Apatah lagi dikabarkan banyak berlaku penutupan kilang-kilang. Bagaimana kementerian sendiri menyelaraskan isu ini? Pertamanya saya sebut di awal tadilah bahawa bila mana berlakunya PKP, sektor peladangan getah dan sawit antara sektor yang dibenarkan beroperasi. Maka kita keluarkan kenyataan dan kita maklum kepada rakyat bahawa mereka di peringkat ladang, penuaian sawit, di peringkat proses boleh bergerak seperti mana biasa. Cuma berlaku sedikit isu di Sabah, iaitu kerajaan Sabah pada peringkat awal tidak membenarkan beroperasi, maka kita berunding dengan mereka, akhirnya dibenarkan seperti mana biasa, alhamdulillah. Maknanya walaupun berlaku PKP, bagi sektor peladangan mereka boleh beroperasi macam biasa. Cuma
cuma kadar tenaga kerja yang digunakan hanyalah sekitar 50% saja. Dan kebanyakannya melibatkan mereka yang telah berada di ladang. Contohnya saya ambil contoh di Terengganu, di Sungai Tong kita ada TDM. TDM itu syarikat perladangan milik Kerajaan Negeri Terengganu. Satu tempat di Sungai Tong namanya. Cara mereka buat urusan begini. Mereka ada 100 orang pekerja, 70% daripada kalangan warga asing yang tinggal di kawasan ladang, yang baki lagi tinggal di luar kawasan. Maka yang tinggal di luar kawasan ini tak dibenarkan bekerja sepanjang tempoh PKP bagi menjaga keselamatan kesihatan mereka. Yang bekerja hanya 70% yang tinggal dalam kawasan ladang. Kemudian mereka boleh dibagikan 2 shift. Shift hari ini satu shift, besok shift yang lain pula, bergila-gila. Artinya ni cara kita meminimalkan tenaga kerja di peringkat peladangan bagi kita menghalang perebakan COVID-19. Getah juga begitu. Getah kita dibenarkan beroperasi. Maknanya kalau saya sebutkan tadi angka yang besar sekitar kalau ikut angkanya 457,564 orang pekebun getah kecil ini. Jadi kalau pekebun getah ini dibenarkan beroperasi, berartinya bebanan kerajaan untuk bantu mereka sepanjang musim PKP akan berkurangan sebab mereka boleh menoreh, mereka boleh menuai sawit tadi. Dan masa yang sama kalau kita lihat kerajaan berikan pada B40 RM1,600 dan kata-kata penoreh getah ini dan peneroka yang B40 layak mendapat bantuan tadi RM1,600. Dan juga dibenarkan mereka yang ada kedai SP keluarkan kedai SP mereka sebanyak RM500 bagi setiap bulan sepanjang masa sehingga tempoh 6 bulan. Artinya walaupun berlaku PKP, 2 sektor tadi boleh bergerak. Sama juga dengan sektor kayu-kayan. Bagi kayu-kayan yang ada kontrak ekspor keluar negara, mereka juga dibenarkan untuk beroperasi tetapi dengan 50% tenaga kerja. Ini untuk kita pastikan industri berjalan, ekonomi juga bergerak dan masa yang sama rakyat kesihatan mereka dapat kita jaga. Kalau kita benarkan semua operasi sampai 100%, tak tercapailah pula matlamat PKP kita. Walaupun PKP hampir berakhir, kita lihat alhamdulillah walaupun kita benarkan sektor ini beroperasi, belum lagi ada kes melibatkan peladangan sawit dan getah ini berlaku padanya perebakan COVID-19 ketika mana sedang dioperasi. Adapun yang berlaku di Sabah, dia pergi ke kawasan Tabligh dan memang terbabit dengan COVID, terkena COVID, kemudian dia balik ke Sabah, dia pergi ke ladang, menyebabkan ladang terpaksa ditutup. Itu cerita lain lah. Tapi sepanjang tempoh operasi kami, alhamdulillah tak ada berlaku perebakan COVID-19. Berarti kita berjaya menguruskan ladang dengan baik. Baik. Datuk mungkin boleh memberi sedikit komen kerana baru-baru ini ada juga pihak yang sebenarnya memohon kebenaran untuk menjalankan operasi sepenuhnya sebab pengeluarannya juga adalah untuk memerangi ataupun mencegah wabak COVID-19 ini. Dari sudut ini bagaimana pandangan Datuk? Ya, pertama kita imbang antara 2 keperluan lah. Satu, keperluan menjaga nyawa. Kedua, keperluan menjaga ekonomi. Untuk menimbang 2 keadaan inilah maka kerajaan, kabinet membawa keputusan untuk membuka beberapa lagi sektor untuk beroperasi. Tapi syaratnya mereka kena buat permohonan lah macam sekarang. Di fasa ketiga kita benarkan buat operasi tapi mereka mesti buat permohonan dan kita nilai kes by kes, satu demi satu untuk melihat sejauh mana dia boleh dibenarkan buat operasi. Itu cara kita untuk menimbang antara keperluan PKP menjaga keselamatan kesihatan rakyat dengan keperluan ekonomi kita. Okey, baik, jelas di situ ya Datuk. Kita juga tadi sempat menyentuh berkenaan dengan insentif pengeluaran getah. Pastinya dalam kalangan pekebun-pekebun sawit ini juga mahu mengetahui antara mekanisme yang sama jugakah akan digunakan untuk mereka dalam situasi PKP ini. Kalau boleh Datuk sentuh juga tentang insentif perusahaan kecil sederhana PKS di mana produk makan tambah nilai mereka juga berasaskan sawit, juga tentang skim insentif integrasi tanaman dengan sawit ini. Untuk kita ada 2-3 jenis geran lah yang kita keluarkan bertujuan untuk menyokong industri sawit. Contohnya kita geran penanaman semula. Bila mereka menanam semula sawit selama 3 tahun mereka tidak ada hasil, maka kita benarkan mereka mendapat hasil dengan cara memberikan geran tanaman integrasi namanya. Dia boleh integrasikan dengan tanaman lain seperti pisang, seperti lada. Lada juga masuk komoditi. Dan kalau untuk lada kita bagi mereka insentif 1 hektar RM11,000. Kalau untuk tanaman lain kita beri insentif kepada mereka geran sebanyak
RM3,000. Tujuannya supaya sepanjang tempoh mereka menunggu hasil sawit, mereka ada pendapatan lain. Ini kita panggil sebagai geran insentif tanaman semula. Satu tanaman integrasi. Satu lagi kita beri insentif untuk mereka yang terlibat dengan penternakan. Sepanjang tempoh mereka menanti 3 tahun sawit dapat dituai, mereka boleh menternak kambing, lembu dan sebagainya. Itu juga geran kita sediakan. Maknanya bagi para penanam semula sawit, mereka tak perlu risau, tak perlu bimbang. Memang ada skim yang mereka boleh ambil untuk pastikan mereka boleh terus bergerak. Ini cara kita menyokong industri lah. Yang ditanya tadi tentang isu kita panggil produk hiliran daripada sawit yang ada nilai tambah dari sudut makanan. Betul. Ini memang di peringkat kementerian kita keluarkan juga geran sehingga 50 juta sebenarnya. Ini untuk perhatian kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk mereka ambil peluang mengembangkan projek-projek makanan yang berasaskan sawit sebagai produk hiliran kita. Contohnya produk seperti mana margarin. Kalau ada satu yang menariknya dia panggil lasi, minuman lasi berasaskan sawit. Ini benda yang barangkali rakyat belum nampak kepentingan sawit. Mereka nampak sawit ini hanyalah melibatkan minyak masak sahaja, sedangkan banyak lagi industri hiliran dan sudut makanan yang boleh kita buat. Termasuk seperti margarin yang melibatkan kek dan sebagainya. Ini semua ada. Jadi kalau PKS kita berminat untuk mengembangkan projek mereka dan berintegrasi dengan sawit, kita boleh bantu mereka. Gerannya ada sebanyak 50 juta. Dan setakat ini kita telah keluarkan geran, diluluskan kepada hampir 30 juta telah diluluskan. Baki lagi saya rasa dalam 20 juta masih baki lagi. Maka ini peluang untuk PKS kita untuk masuk ke industri ini. Kalau tak cukup tahun ini, kita buka lagi tahun depan insya-Allah. Kita tengok bagaimana. Kalau kita sedang menggalakkan mereka untuk mengembangkan industri ini. Saya lihat kita perlu buka mata rakyat Malaysia untuk mereka melihat bahawa sawit bukan hanya untuk minyak masak. Sawit juga untuk makanan taman. Termasuklah juga sawit digunakan untuk makanan ternakan, makanan binatang. Pun ada teknologi yang di peringkat MPOB, Malaysian Palm Oil Board, yang telah buat kajian tentang bagaimana hasilan sawit ini boleh kita gunakan untuk membuat makanan bagi binatang. Ini juga satu industri yang besar yang boleh kita masuk, dan kita berhasrat agar ramai rakyat Malaysia terlibat dalam industri hiliran ini supaya sawit ini bukan hanya berpaksi kepada minyak saja, tapi juga kepada industri yang lain. Datuk, kalau dilihat tentang new normal baharu ketika COVID-19 ini adalah penjarakan sosial. Dan bagaimana sebenarnya dalam situasi ini dari segi peranan kementerian sendiri untuk memastikan agar penjanaan pendapatan itu masih lagi boleh berlaku walaupun new normal ini meletakkan penjarakan sosial itu sebagai asas utama. Sebenarnya bagi kami di peringkat peladangan tidak pelik penjarakan sosial. Mereka yang menoreh getah, suami isteri saja sudah berlaku penjarakan sosial. Mereka yang ada sampai 5 hektar ladang, isterinya menoreh sebelah sana, suami sebelah sini. Mereka bertemu di awal pagi. Mereka mula pukul 7 pagi, pukul 9 mereka bertemu. Jadi penjarakan sosial berlaku. Semua juga peringkat sawit. Tak ada mereka berkumpul ramai untuk tuai batang sawit ini. Cuma di peringkat proses minyak barangkali ada. Itu pun ada SOP sebenarnya. Dan kita telah sediakan SOP dari sudut pertamanya, kita kata kena ambil suhu di awal pagi bagi semua staf ataupun pekerja yang nak masuk ke ladang. Yang kedua, kita guna hand sanitizer. Yang ketiga, kita pakai face mask. Kemudian jarakkan sosial. Ini semua peraturan-peraturan yang kita wajibkan dibuat di dekat ladang. Jika mereka langgar peraturan ini, kita bagi satu amaran. Kelonggaran untuk beroperasi mungkin ditarik balik. Bila kita buat amaran sebegitu, maka mereka tak beranilah. Alhamdulillah, setakat ini kita masih boleh mengawal lah. Tak ada berlaku sebarang penambahan kes COVID-19 di kawasan ladang sawit dan juga ladang getah setakat ini. Okey, itu ladang sawit dan juga ladang getah. Ramai juga yang ingin mengetahui tentang industri perkayuan di Malaysia ini, Datuk. Kabarnya ada disentuh oleh kementerian sendiri yang memberikan pakej geran bahan mentah industri. Bagaimana rakyat perlu tahu tentang geran ini, Datuk, untuk mengambil peluang daripadanya? Kayu kaya ini antaranya kita berikan geran untuk mereka tanam semula. Tanam semula bahan-bahan melibatkan peladangan ini. Seperti mana sawit sendiri, batang sawit itu boleh digunakan untuk dijadikan papan lapis.
Kenaf sebagai contoh. Kenaf digunakan untuk juga antara papan serpai dia panggil. Berarti industri itu wujud. Maka bahan-bahan mentah seumpama ini yang boleh menyokong industri kayu, memang kita ada geran, kita ada soft loan untuk mereka ambil peluang. Contoh, saya ambil contoh di peringkat buluh. Buluh adalah salah satu komoditi di bawah MTIB, di bawah perkayuan juga kita masukkan. Kita berikan geran untuk mereka menanam buluh. Bukan geran, kita berikan soft loan, pinjaman. Cuma yang sebelum ini pinjamannya berasaskan konvensional. Di peringkat saya, bila saya jadi menteri, saya arahkan untuk ditukar kepada sistem yang syariah compliant lah, yang patuh syariah. Yang kita sediakan ialah untuk penanaman, untuk setiap hektar kita berikan pada mereka pinjaman sebanyak RM10,000. Kos mereka untuk menanam ialah sekitar RM14,000 hingga RM18,000. Berarti mereka dah dapat hampir lebih separuh kerajaan sokong mereka dengan cara pembiayaan tadi. Dan pembiayaan pula bukan masa yang pendek. Kita beri pada mereka selama tempoh 7 tahun. Tahun ke-7 baru mereka bayar. Sedangkan buluh mereka tanam, hanya mereka boleh dapat tuai pada tahun yang keempat. Berarti selepas 3 tahun dapat hasil, baru mula bayar. Dan bayar pula tempohnya panjang sampai tahun ke-15. Ini cara kita nak bagi semangat untuk rakyat ini terlibat dalam sektor ini untuk bertanam buluh dan sebagainya. Termasuk juga kenaf. Kita sediakan peruntukan bagi 1 hektar kenaf, kita bagi pada mereka 2,300 lebih geran kita bagi pada mereka. Dan hasilnya selepas 4 bulan mereka dapat hasil kenaf. Untuk 1 hektar mereka dapat sekitar 10 tan. Harga 1 tan ialah RM500. Mereka dapat RM5,000. RM5,000 hasil, tapi kerajaan sudah bagi geran pada mereka 2,300 lebih. Berarti mereka dapat fully RM5,000. Ini cara kita bantu rakyat untuk berkembang pada bidang buluh, pada bidang kenaf dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh sentuh juga apa sebenarnya kekangan ataupun cabaran untuk melestarikan industri perkayuan ini? Kalau kita bincang bab lestari, kenaf antara bahan yang memang lestari, mesra alam. Sebab itulah kita hari ini sedang promosi kenaf. Sama juga dengan buluh. Buluh sifatnya ialah mesra alam, yang tidak menimbulkan isu pencemaran alam. Jadi sebab itulah kita berkempen pada rakyat untuk masuk di bidang ini. Walaupun barangkali rakyat tak kenal apa itu kenaf, tak kenal apa itu kenaf, tapi kita sedang promo pada mereka. Buluh, bila kita bincang bab buluh, orang nampak buluh ini pada sudut-sudut yang kecil. Di kampung-kampung kita gunakan untuk buat gerai dan sebagainya. Sedangkan buluh ini pasaran di peringkat dunia sampai 68 bilion US, besar saiznya. Dan China antara negara yang besar yang menguruskan buluh ini. Berarti ruangnya besar, ruangnya industri ini dapat kita kembangkan lagi. Dan semalam ada satu syarikat yang ada kerjasama dengan KUB Kelantan. KUB ini anak syarikat milik Kerajaan Kelantan, bekerjasama dengan satu syarikat lain yang bincang dengan saya macam mana nak bantu untuk kita keluarkan hasilan buluh hingga menjadikan harga buluh itu lebih rendah untuk dari bila kita proses dia. Dia nak buat satu kayu daripada, macam kayu lah, papan kayu daripada buluh, harganya tinggi. Tapi kalau ada lagi industri yang support dia, umpamanya digunakan buluh untuk buat makanan binatang dan digunakan buluh untuk jadi bahan bakar, maka automatik kos untuk menyediakan satu papan lapis sekian banyak kaki itu lebih rendah daripada biasa. Berarti kita kena bantu industri ini untuk berkembang. Dan syarikat yang datang jumpa saya ini, dia telah berada di industri ini selama 21 tahun. Bukan tempoh yang pendek. Mereka perlukan bantuan. Maka bagi saya, kementerian kena bantu usahawan sebegini untuk berkembang industri buluh ini, bukan hanya pada peringkat upstream, tapi juga pada peringkat downstream, peringkat hiliran dia. Rasanya Datuk, bila Datuk sentuh tentang industri buluh ni, ramai juga rakyat yang ingin mengetahui kenapa ia diangkat sebagai satu komoditi baru. Dan pastinya kita nak tahu lebih lanjut selepas ini. Kita nak berehat seketika, kembali bersama kami dalam Soal Rakyat. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Soal Rakyat, dan pastinya kita nak terus berbincang berkenaan dengan sektor perusahaan perladangan dan komoditi ini. Baik, berbalik kepada persoalan saya sebelum kita berehat sebentar tadi, Datuk. Komoditi baharu negara yang dulunya dianggap sedikit kontroversi apabila hendak dikomersialkan. Buluh. Kenapa buluh, Datuk? Apa dari segi daya saingnya?
Pertama, kalau kita kata kontroversi, barangkali kerana salah faham bahawa buluh itu mahu menggantikan sawit. Bukan itu yang kita mahu laksanakan. Yang kita membuat ialah buluh menjadi satu komoditi yang boleh diceburi oleh rakyat Malaysia sebagai satu lagi peluang pekerjaan. Kerana buluh telah sedia ada. Tapi yang ada ialah di peringkat hutang, iaitu diambil oleh orang kampung ataupun kebanyakannya oleh orang asal. Bila berkelanya oleh hutang semata-mata tanpa ada satu usaha perdagangan komersial, maka tentulah dia akan membantukkan usaha di peringkat industri, di peringkat hilir. Maka kita perlu bergerak kepada peladangan. Kerana itulah kementerian bergerak kepada projek peladangan ini. Dan ia bukan baru, tahun 2015 lagi bermula, cuma agak slow. Sehingga ke hari ini saya lihat pada datanya apa yang kita sediakan geran ataupun soft loan untuk projek ini, belum ada satu syarikat yang berjaya mendapat pembiayaan ini. Jadi saya sedang bergerak untuk menyegerakan perkara ini ataupun mengembangkan lagi perkara ini agar ramai lagi yang terlibat di peringkat peladangan. Dan saya bincang dengan Kerajaan Negeri Terengganu untuk mewujudkan satu model bagi ladang buluh di Negeri Terengganu. Ini nampaknya diterima baik oleh Menteri Besar Terengganu, Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu. Cuma perlukan perbincangan lanjut tentang berapa nilainya. Kalau kita di peringkat kementerian, kita perlukan sekitar 5 hektar hingga 15 hektar untuk diwujudkan model ladang buluh. Dan kemudian peruntukan yang kita sediakan sebanyak 5 juta ringgit Malaysia. Itu kita sediakan. Juga sebenarnya kita sedang bergerak sekarang untuk buka tender bagi satu projek untuk kita menyediakan benih untuk buluh ini. Kita jangkakan akan datang kita boleh sediakan sekitar 100,000 unit benih buluh ini. Tempatnya ialah di tanah milik MTIB, milik kementerian di negeri Perak. Ini cara kita memperkasakan lagi industri ini. Untuk kita beritahu kat rakyat bahawa industri ini sangat berpotensi. Yang penting kita kena masuk, kita kena gerakkan, kita kena perkasakan. Sebagai contoh, kalau kita ambil harga kasar lah, pendapatan yang dapat diperoleh oleh seorang yang membuka ladang buluh sebagai contoh. 1 hektar ladang buluh, dia boleh tanam sebanyak 400 rumpun. 400 rumpun ini dia akan matang selama tempoh 3 tahun. Selepas 3 tahun dia boleh kutip hasil sebanyak 2 kali dengan potong 40%, 4%, 2 kali setahun. Dan pendapatan dia akan dapat sekurang-kurang sekitar 32,000 untuk 1 hektar. Yang kita bagi mereka pinjaman ataupun soft loan ataupun pembiayaan cara Islam nanti yang kita akan buat, kita bagi mereka 10,000 untuk 1 hektar. Dan kalau mereka baki lagi perlunya untuk kos pengurusan ladang sekitar 14,000 hingga 18,000. Berarti kalau kita tolak nilai keuntungan jualan nanti 32,000 tolak 18,000, mereka dapat income yang besar sebenarnya daripada ladang buluh tadi. Itu kalau 1 hektar, bayangkan dia buat 10 hektar. Berarti ini satu sumber pendapatan baru yang barangkali anak-anak muda lepasan universiti boleh terlibat dengan industri seumpama ini. Walaupun kita sudah ada sawit, telah ada getah, kita dah ada kayu-kayu yang lain, kita dah ada kenaf. Ini satu lagi benda yang boleh kita kembangkan sebab pasarannya besar di peringkat dunia. Saya lihat Thailand begitu laju bergerak untuk menyediakan ladang ini. Kemudian Jepun pun sama bergerak ke arah itu. Kalau China tak saya kira lah besar saiz ladang mereka. Berarti kita Malaysia tidak patut ketinggalan sebab saya dimaklumkan di negara kita sendiri ada 70 spesies terbaik buluh dunia berada di negara kita. Kalau memang sudah negara kita ada khazanah alam yang sangat baik, kenapa tidak kita war-warkan perkara ini? Lagipun saya ingat masa saya budak-budak itu, memang buluh ini kita dulu, saya di rumah saya dulu masa kecil-kecil dulu, kita beli buluh, kita buat ramai-ramai ni, kita buat, orang kampung dia panggil apa nama, badang. Badang ni bakul untuk isi ikan kering dengan buluh pula dah, apa nama, ikan bilis. Ini keluarga saya buat buluh ini masa kecil-kecil dulu. Kita buat pula rang untuk kita jemur keropok. Ini jadi satu pendapatan tambah untuk keluarga. Dengan mak saudaranya, tok saudara ramai-ramai pakat buat industri ini. Maknanya ia pernah wujud di negara kita. Cuma kemudian mati. Barangkali sampai masa untuk kita
sediakan ruang untuk pendapatan tambahan bagi rakyat yang duduk rumah, untuk perempuan-perempuan isteri rumah yang duduk di rumah. Mungkin boleh masuk industri ini, buat kecil-kecilan produk kampung hingga akhirnya kita boleh wujudkan satu kampung, satu produk. Ini pendapatan tambahan. Hari ini kita fikir banyak cara untuk tambah pendapatan rakyat. Kita buat online lah, itulah, inilah, macam-macam kerja kita buat. Kenapa tidak buluh satu industri yang boleh kita kembangkan di peringkat kampung, di peringkat seluruh rumah tangga? Ini kita kena fikir jauh. Sebab itulah bagi saya ruangnya, peluangnya ada. Cabarannya juga ada. Tapi kita kata cabaran itu biasalah bagi industri. Yang penting kita bergerak ke depan, bukan kita undur ke belakang. Ada potensinya ada. Datuk, walaupun kita melihat ianya satu cabaran, tetapi pastinya ia mendatangkan pendapatan, peluang pekerjaan juga ada. Tapi responnya bagaimana, Datuk? Masa mula-mula saya keluarkan kenyataan, saya masukkan satu kertas nota dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari Rabu lepas. Kemudian keesokannya saya keluarkan kenyataan berasaskan kepada nota tadi. Bila keluar kenyataan awal saya, responnya sangat negatif. Tapi bila saya buat penyelesaian kedua, responnya telah bertukar kepada positif. Maknanya rakyat mula-mula, saya kata kepada pegawai saya, jangan bimbang kontroversi. Saya kata kita bina positif daripada kontroversi. Yang penting positif ke negatif ke, rakyat buka mata bercakap tentang buluh. Hari ini ramai syarikat yang mula telefon saya minta buat pertemuan, individu pun jumpa saya nak minta penjelasan lagi. Maknanya mereka mula minat. Cuma kita nak lorongkan mereka dengan cara yang betul. Yang penting satu masa nanti buluh menjadi satu industri besar bagi negara, insya-Allah. Insya-Allah. Dan juga selain daripada buluh, pastinya yang menjadi perhatian dan juga tarikan kepada rakyat ketika ini berkenaan dengan industri ukiran kayu tradisional Terengganu. Ini sesuatu yang cukup berbeza, ya Datuk, apabila dikatakan pasarannya menyamai dengan pasaran baru antarabangsa. Bagaimana sebenarnya di peringkat Datuk sendiri untuk lihatnya? Pertamanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya orang Terengganu. Ukiran kayu pula memang terkenal di negeri Terengganu di satu tempat namanya Besut. Telah dinotakan dalam sejarah kita, tokoh-tokoh ukir datang daripada Besut, iaitu antaranya Cik Long bin Yusof, anak Cik Long bin Yusof iaitu Cik Latif, Cik Noh, Cik Abdul Rahman. Kemudian sekarang cucu dia pula Cik Salizan. Kita ada juga Wang Su, sebelumnya dan sekarang Wang Mustafa, anak pada Wang Su. Kemudian anak murid dia Rohainiza. Ramai datang daripada Besut. Mereka adalah tokoh-tokoh ukir negara. Termasuk kalau kita pergi ke Dewan Negara, Dewan Rakyat, kita akan lihat tempat di mana speaker duduk, mejanya adalah ukiran anak Besut. Ukiran kayu tradisional anak Besut, dan di belakang dia satu background yang besar itu adalah ukiran anak Besut. Termasuk di luar daripada bangunan di luar daripada bilik Dewan Rakyat itu adalah ukiran anak-anak Besut. Dan di negeri Besut juga, atau di bukan negeri di daerah Besut juga ada satu dipanggil Desa Ukiran Kayu yang dah dibina lama sebenarnya. Maka bila saya melihat potensi ini dan mereka memanglah tokoh-tokoh ukir negara, maka timbullah keperluan untuk kita bincang dengan lebih detail lagi industri ini. Kerana kalau ukiran kayu Melayu ini kita besarkan lagi dan kita pergi pada industri hiliran, bukan hanya ukiran semata-mata, pergi kita rangkaikan dengan perabot, nilai pasal sangat besar. Saya menjangkakan sehingga antara 150 juta hingga ke 200 juta. Ini nilai pasal yang ada. Jadi sampai masa kita besarkan saiz mereka. Kerana saya lihat sebelum ini, ukiran ini kurang diberi perhatian oleh kita. Mereka terpaksa pergi pada 2-3 kementerian pelbagai untuk mendapatkan dana dan juga bantuan. Maka saya kata datang ke sini. Di bawah MTIB memang telah ada dibincangkan tentang ukiran kayu ini. Cuma bila saya masuk, saya besarkan saiznya, saya panggil mereka datang berjumpa saya dan kita akan sediakan satu geran ataupun mungkin juga soft loan untuk mereka berkembang, untuk kita bantu mesin-mesin untuk mereka besarkan lagi saiz kilang mereka, dan juga melahirkan generasi baru yang minat mengukir sampai ke peringkat alam pendidikan. Hari ini pun telah ada 2-3 kemahiran yang telah ada di peringkat kerajaan, di peringkat TVET telah ada kemahiran kayu. Cuma kita kena perkasakan lagi. Saya harap dengan usaha ini kita boleh lahirkan generasi baru yang mengukir seperti mana ukiran Melayu lama kita yang ada unsur nilai yang sangat mahal, sangat indah sebenarnya, yang boleh kita buat ke pasaran dunia. Kalau kita di Malaysia kita import perabot kayu daripada Indonesia,
Kenapa tidak daripada kita sendiri pula kita ekspor ke luar negara sampai ke pasar Eropah? Bagi saya peluangnya sangat besar. Kita ada tokoh, kita ada kepakaran, kita ada kemampuan, tetapi barangkali kepakaran ini belum dilorongkan dengan cara yang sewajarnya. Maka bagi saya perlu bagi peluang kepada mereka untuk berkembang. Itulah harapan saya untuk generasi ini, insya-Allah. Namun bagaimana Datuk melihat wawasan yang ingin Datuk laksanakan ini boleh kita lihat hasilnya dalam tempoh masa mungkin 5 dan 10 tahun lagi? Bagaimana mungkin perencanaan itu sudah pun diatur atau bagaimana? Ya, sebenarnya di peringkat persatuan mereka, Persatuan Pengukir telah ada perancangan yang besar. Bukan setakat membina kilang, bukan setakat membuat perabot, tidak, tapi melahirkan generasi baru yang mengukir tadi. Itu impian mereka. Cuma barangkali ruang mereka agak terhad. Peluang mereka terbatas. Dana yang ada pun agak kecil. Maka kerja saya ialah memberi peluang pada mereka. Dan saya yakin dengan dana yang kita bagi pada mereka, kita sokong mereka dan kita bantu. Contoh yang ditimbulkan oleh mereka ialah bila mereka nak masuk projek kerajaan untuk bekalkan ukiran. Mereka belum ada satu yang dipanggil kod di peringkat Kementerian Kewangan. Bila tidak ada kod, mereka tak boleh direct dengan Kementerian Kewangan atau direct dengan kementerian kita ini. Mereka terpaksa ambil subkontrak. Bila jadi subkontrak ini, dia banyaklah halangan-halangan yang berlaku. Maka yang saya sedang bantu mereka sekarang ialah dapatkan kod di Kementerian Kewangan untuk mereka sendiri supply direct kepada kerajaan jika ada projek kerajaan melibatkan ukiran ini. Dan kita nak cadangkan nanti kepada KPKT itu utamanya dan juga kementerian-kementerian yang kita ada untuk menjadikan ukiran Melayu ini sebagai sebahagian daripada interior design di kawasan mereka untuk kita mengembangkan industri ini. Kerana memang ukiran kayu Melayu ini sangat-sangat menarik, sangat halus. Kita ada buku yang kita keluarkan sebenarnya, dikeluarkan oleh MTIB, mungkin barangkali kurang dibaca oleh anak-anak kita, sampai masa negara buka mata terhadap kehebatan ukiran Melayu kita. Bacalah buku-buku sejarah tentang ketokohan dan juga seni ukir mereka. Saya yakin dengan peluang diberikan oleh kementerian, mereka boleh bangkit dan bergerak jauh nanti, insya-Allah. Datuk, mungkin juga Datuk boleh kongsikan bagaimana sebenarnya Datuk nak mengangkat Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi ini di mata rakyat agar rakyat nampak bahawa tumpuan bukan saja diberikan kepada industri sawit dan juga getah, tetapi banyak komoditi yang boleh diterokai. Ya, pertama saya ingin maklum pada rakyat bahawa kita ada pertama sawit, kedua getah, ketiga kayu kayan termasuk buluh dan ukiran tadi, keempat kita ada lada, kelima kita ada koko, keenam kita ada kenaf, ini terbarulah. Tembakau kita hanya mengawal saja. Ini adalah 7 industri utama dia berada di kementerian saya. Dan kesemua 7 ini mempunyai satu ruang yang besar untuk kita perkasakan. Lada hitam sebagai contoh, lada lah sebagai contoh di Sarawak. Koko di Sabah, lada juga ada di Johor. Kita nak kembangkan lagi. Baru ni pun yang Berhormat Menteri Besar Terengganu minta bincang dengan saya macam mana untuk kembangkan ladang lada tadi di negeri Terengganu. Dan kita lihat juga saya dapat maklumat satu lagi Menteri Besar sebuah negeri juga minta bertemu dengan saya untuk bincang 2-3 perkara melibatkan peladangan di negeri mereka. Artinya bagi saya memang peluang komoditi ini sangat cerah. Tinggal macam kita promo. Saya yakin kalau kita buat promosi berterusan, ni TV3 bantu saya buat promo, sebelum ada TV lain juga buat promo. Saya yakin kalau dipromo secara berterusan, ramailah rakyat di pelbagai peringkat berminat untuk menceburi bidang ini. Sebab kalau kita lihat dari sudut tanah pertanian, sebenarnya tanah pertanian ini 93% daripadanya berada di bawah komoditi. Besar saiznya. Contohnya kita ambil sawit saja 5.9 juta hektar. Getah 1 juta hektar. Itu baru 2 komoditi. Sudah menjangkau 6.9 juta. Kita ada 7.3 juta saja di negara kita dalam pertanian. Artinya besar ruang-ruang untuk kita ambil peluang daripada komoditi ini. Yang tinggal lagi macam mana kita promosi, kita cerita kat orang, kita mediakan dia dengan bantuan daripada media-media seperti TV3 lah. Terima kasih kepada TV3. Baiklah, pastinya industri ini dilihat mempunyai potensi yang sangat besar untuk mereka di luar sana. Apapun, terima kasih Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi bersama kita berkongsi maklumat yang menarik ini. Terima kasih sekali lagi Datuk. Baik, nampaknya Soal Rakyat berakhir untuk hari ini, di malam ini. Terima kasih kerana bersama kami dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.